Profesor Warren G. Bennis, pengurusi pengasas The Leadership Institute, University of Southern California, menulis di dalam bukunya On Becoming Leader tahun 1989 halaman 138. Leaders learn by leading, and they learn best by leading in the face of obstacles. As weather shapes mountains, problems shape leaders. Kenyataan Profesor Bennis amat penting untuk difahami oleh para pemimpin dan bakal pemimpin. Para pemimpin belajar melalui amalan memimpin, dan cara terbaik pembelajaran mereka adalah dengan menghadapi masalah dan halangan. Sebagaimana cuaca mengukir rupa bentuk gunung ganang, begitulah bagaimana masalah membentuk para pemimpin. Pemimpin amat perlu mengaplikasikan pendekatan pembelajaran terarah kendiri, kerana kemahiran kepimpinan bukanlah sesuatu yang statik, malahan sentiasa dinamik. Tidak ada satu sukatan pelajaran tertentu yang dapat memastikan mereka yang menjadi pemimpin itu boleh menjadi pemimpin yang baik dan hebat. Setiap pemimpin unik dari segi personaliti dan perwatakan ataupun karakter. Gaya dan pendekatan kepimpinan juga banyak dipengaruhi oleh faktor luaran seperti sokongan dan kepercayaan pengikut. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk mendapat kepercayaan para pengikut dan mengekalkannya dalam tempoh masa yang panjang, kecuali seorang pemimpin itu bersedia belajar perkara baru yang berlaku di sekelilingnya. Oleh itu, amalan pembelajaran terarah kendiri adalah satu-satunya pilihan yang ada, dan belajar berasaskan masalah adalah pendekatan terbaik yang boleh membantu kejayaan kepimpinan. Selain daripada mengutip beberapa fakta dan data berkaitan sejarah peristiwa 13 Mei 1969 berasaskan pengalaman pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir, kita juga boleh mereka bentuk semula masalah yang beliau gunakan dalam pembelajarannya dan meneroka pengalaman pembelajaran kita sendiri. Para pemimpin maupun golongan muda bakal pemimpin mungkin dapat mempelajari pendekatan unik pembelajaran berasaskan masalah ataupun PBL yang dilalui oleh Tun Mahathir untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kepimpinan mereka. Petikan daripada isi kandungan Dr. in the House halaman 197 sehingga 198 adalah antara senario masalah terbesar yang dihadapi oleh Tun Mahathir sepanjang tempoh awal kerjaya politiknya. Petikan ini amat penting dan berguna untuk dijadikan sebagai asas senario masalah bagi mempelajari kemahiran kepimpinan Tun Mahathir secara praktikal. Untuk memudahkan kita memahami secara ringkas bagaimana Tun Mahathir menjadikan senario masalah ini sebagai asas pembelajaran kepimpinannya, berikut adalah ringkasan petikan tersebut. Parti Perikatan memenangi pilihan raya umum tahun 1969 dengan jumlah kerusi yang berkurangan pada peringkat persekutuan maupun negeri. Parti-parti pembangkang merasa gembira dan ingin menyambutnya di atas jalan raya sekitar Kuala Lumpur. Pihak polis telah memberikan kebenaran, tetapi mereka mengalihkan perarakan menuju ke kawasan pertempatan orang Melayu. Teriakan, kutukan dan penghinaan dilaungkan. Keesokan harinya berlakulah tragedi rusuhan kaum. Senario masalah ini boleh disimulasikan dan digunakan untuk proses pembelajaran sebenar. Sebagai garis panduan, berikut adalah antara hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui penggunaan senario masalah ini. Pertamanya, mengenal pasti kesan tindakan yang membenarkan sambutan kejayaan oleh parti pembangkang. Yang kedua, meneroka keputusan dan tindakan kepimpinan yang memberi kesan kepada hubungan antara kaum sebelum dan selepas peristiwa 13 Mei tahun 1969. Ketiga, menilai situasi diskriminasi kaum yang wujud sebelum dan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Keempatnya, mengenal pasti faktor-faktor yang memburukkan lagi keadaan hubungan kaum di Malaysia sebelum dan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Dan yang terakhir dan kelima, mengenal pasti sikap orang Melayu terhadap kedudukan dan masa hadapan mereka. Hasil pembelajaran ini berkemungkinan mempunyai tahap kepentingan yang berbeza dengan apa yang ingin dicapai oleh Tun Mahathir dalam proses pembelajarannya. Bagaimanapun, hasil pembelajaran ini adalah sesuatu yang fleksibel berdasarkan kepada matlamat yang ingin dicapai dalam sesuatu latihan ataupun kursus kepimpinan. Hasil pembelajaran ini lebih terfokus kepada melatih kemahiran kepimpinan yang dapat meningkatkan kesedaran sejarah dan usaha meningkatkan kehidupan aman damai antara pelbagai kaum di negara ini.
Aspek ini boleh diubah sesuai mengikut kesesuaian dan keperluan latihan kepimpinan yang kita laksanakan. Fasa diagnostik. Daripada senario masalah ini, proses pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah ataupun PBL boleh dimulakan dengan aktiviti sumbang saran, diagnostik ataupun inquiry. Aktiviti ini amat berkesan dilaksanakan secara berkumpulan. Proses ini adalah proses pembelajaran terawal dalam PBL. Kelancaran dan juga kejayaan proses ini akan menentukan hala tuju pembelajaran seterusnya. Dalam banyak keadaan, proses ini akan membantu kejayaan proses seterusnya, khususnya proses pembelajaran terarah ke diri dan refleksi. Di dalam A Doctor in the House, Tun Mahathir menjelaskan bagaimana beliau melaksanakan proses diagnostik ini. Beliau menulis, while in Kuala Lumpur, I met Tun Musa Hitam, Sulaiman Alias, Abdullah Ahmad and other young Turks and discussed the political situation. We believe that the Tunku was to blame, that he had been so taken up with euphoria over the creation of Malaysia, he had failed to see what was happening on the ground. Secara terperinci, kita boleh menyusun pelaksanaan proses diagnostik Tun Mahathir dalam mempelajari masalah berkaitan peristiwa 13 Mei ini seperti yang ditunjukkan di dalam jadual berikut. Proses diagnostik dimaklumkan tentang berlakunya peristiwa 13 Mei ketika dalam perjalanan dari Kedah ke Kuala Lumpur, kemahiran belajar, bertemu masalah dan refleksi. Seterusnya, proses diagnostiknya, beberapa hari selepas itu kembali ke Kuala Lumpur, menyaksikan kesan rusuhan seperti medan peperangan, dan kemahiran belajarnya adalah pemerhatian dan refleksi. Seterusnya, proses diagnostik mendapat maklumat tentang kesan dan punca peristiwa daripada media asing dan pandangan Tunku Abdul Rahman tentang punca peristiwa ini. Kemahiran belajar, pembacaan dan refleksi. Seterusnya, proses diagnostik yang terakhir, berbincang dengan rakan-rakan beliau, Musa Hitam, Sulaiman Alias, Abdullah Ahmad dan beberapa pejuang muda. Hasil perbincangan merujuk kepada kelemahan kepimpinan Tunku menangani punca kebencian kaum. Kemahiran belajar adalah perbincangan, perkongsian dan juga refleksi. Berdasarkan jadual ini, kita juga boleh mengenal pasti kemahiran diagnostik yang diaplikasikan oleh Tun Mahathir, iaitu melibatkan proses pemerhatian, pembacaan, perbincangan, perkongsian dan refleksi. Kesemua proses ini bertujuan mengenal pasti fakta, menjana idea, menyusun isu pembelajaran dan merancang tindakan pembelajaran lanjutan. Kaedah umum diagnostik masalah juga dijelaskan oleh Tun Mahathir di dalam A Doctor in the House. Penjelasan ini membolehkan kita memahami dengan mendalam bagaimana beliau begitu menghargai kepentingan proses diagnostik ini. Dalam penjelasannya, beliau merujuk kepada kemahiran dan latihan yang diperolehi oleh beliau sebagai seorang doktor perubatan yang digunakan untuk mendekati segala masalah secara tersusun dan logik. Masalah menurut beliau adalah tanda penyakit, simptom atau gejala yang perlu digunakan sebagai pencetus kepada proses pembelajaran untuk mengenal pasti penyakit yang sebenar. Sebagai langkah simulasi bagi senario masalah di atas yang kita telah bentangkan tadi, kita akan menggunakan kaedah diagnostik FILA yang mempunyai 4 langkah utama, iaitu mengenal pasti fakta, menjana idea, mengenal pasti isu pembelajaran, menjana isu pembelajaran dan merancang tindakan lanjutan untuk proses pembelajaran terarah ke diri, iaitu 4 langkah. Langkah pertama, mengenal pasti fakta. Langkah pertama dalam proses diagnostik ialah mengenal pasti dan menyusun fakta agar mudah diketahui susur galurnya dan mudah dipelajari pada langkah seterusnya. Berdasarkan kepada pencetus pembelajaran yang dikebentuk di atas, yang dikebentuk sebelum ini, berikut adalah 5 fakta penting yang dikenal pasti. Fakta 1, Parti Perikatan memenangi pilihan raya umum tahun 1969 dengan jumlah kursi yang berkurangan pada peringkat persekutuan maupun negeri. Fakta yang kedua, parti-parti pembangkang merasa gembira dan ingin menyambutnya di atas jalan raya sekitar Kuala Lumpur. Fakta ketiga, pihak polis telah memberikan kebenaran tetapi mereka mengalih perarakan menuju ke kawasan pertempatan orang Melayu. Fakta keempat, teriakan, kutukan dan penghinaan dilaungkan. Fakta yang kelima, keesokan harinya berlakulah tragedi rusuhan kaum. Langkah kedua, menjana idea. Setelah fakta dapat dikenal pasti dari segi pecahan dan susunannya, maka bolehlah proses diagnostik dan juga sumbangsaran diteruskan dengan aktiviti menjana idea, hipotesis ataupun andaian. Secara asasnya, idea yang dikemukakan adalah berasaskan pengetahuan dan pengalaman lepas serta seharusnya mempunyai berkaitan dengan kefahaman terhadap fakta yang baru sahaja dikenal pasti.
setiap jurulatih kepimpinan perlu membuat simulasi daripada setiap fakta ini sebagai persediaan sebelum dilaksanakan sesi pembelajaran dan kursus kepimpinan. Simulasi ini akan cuba mengenal pasti dan menyenaraikan antara idea yang mungkin akan dijana hasil proses diagnostik secara berkumpulan. Pelbagai idea pastinya akan dijana dan dikemukakan, dan kemungkinan ada di antaranya lebih baik daripada yang lain. Dan jurulatih kepimpinan perlu menyenaraikan hasil simulasi ringkas yang dibuat untuk dijadikan standard minimum menilai sejauh mana kumpulan dapat melaksanakan proses ini dengan berkesan dan mencapai matlamat. Semasa simulasi, jurulatih mungkin boleh mendapatkan bantuan daripada sekumpulan jurulatih yang lain untuk mendapatkan pelbagai perspektif dan pandangan. Berikut adalah antara idea yang mungkin dapat dijana oleh kumpulan pembelajaran berdasarkan fakta yang pertama, iaitu Parti Perikatan memenangi pilihan raya umum tahun 1969 dengan jumlah kursi yang berkurangan pada peringkat Persekutuan maupun negeri. Idea yang pertama ialah pilihan raya umum tahun 1969 pastinya pilihan raya yang bersejarah. Idea yang kedua, prestasi Parti Perikatan lebih baik pada pilihan raya umum sebelumnya. Idea yang ketiga, kali ini prestasi Parti Perikatan menurun. Idea yang keempat, mesti ada yang tidak kena dengan keputusan ini. Untuk simulasi bagi fakta yang kedua sehingga fakta yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk merujuk kepada bab 4 buku ini, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melaksanakan proses ini seterusnya berasaskan contoh yang ditunjukkan bagi fakta yang pertama ini. Langkah ketiga, mengenal pasti isu pembelajaran. Langkah seterusnya dalam proses diagnostik adalah mengenal pasti isu pembelajaran berasaskan fakta dan idea yang telah dicana. Isu pembelajaran adalah aspek yang dikenal pasti mempunyai berkaitan dengan idea yang dijana. Tujuan ia dikenal pasti adalah untuk dipelajari selanjutnya secara mendalam dan meluas. Kebiasaannya isu pembelajaran akan dapat menunjuk ke arah topik atau disiplin ilmu yang perlu dipelajari selanjutnya untuk memahami masalah yang ditemui tadi. Cara terbaik mengemukakan isu pembelajaran bagi membolehkan proses pembelajaran terarah ke diri menjadi lebih terpandu adalah dalam bentuk persoalan. Proses penyoalan menggunakan kaedah Sokratik contohnya akan membantu pelajar mengaitkan kefahaman sedia ada mereka daripada idea yang telah dijana dengan pengetahuan lepas dan seterusnya membuka ruang kefahaman kepada sejauh mana jurang pengetahuan mereka dan sejauh mana mereka perlu meneroka bagi memahami segala persoalan yang dikemukakan. Berikut adalah isu pembelajaran yang mungkin dapat dijana daripada fakta yang pertama tadi, iaitu Parti Perikatan memenangi pilihan raya umum tahun 1969 dengan jumlah kursi yang berkurangan pada peringkat persekutuan maupun negeri. Idea yang pertama iaitu pilihan raya umum tahun 1969 pastinya pilihan raya yang bersejarah. Antara isu pembelajaran yang boleh dijana ialah yang pertama, bilakah pilihan raya umum tahun 1969 diadakan? Yang kedua, berapakah parti yang bertanding? Yang ketiga, berapa banyak kursi dipertandingkan? Yang keempat, bagaimanakah keputusannya? Bagi idea yang kedua, prestasi Parti Perikatan lebih baik pada pilihan raya umum sebelumnya. Isu pembelajaran yang mungkin boleh dijana ialah pertama, berapa komponen dan siapa pemimpinnya. Yang kedua, bagaimana Parti Perikatan ditubuhkan. Yang ketiga, bila ia ditubuhkan. Dan yang keempat, di mana ditubuhkan. Yang kelima, bagaimana prestasi yang lepas. Bagi idea yang ketiga iaitu kali ini prestasi perikatan menurun. Isu pembelajaran yang mungkin boleh dijana ialah satu, bagaimana prestasi perikatan kali ini. Yang kedua, siapa pemimpin yang menang dan siapa yang kalah. Dan yang ketiga, bagaimana prestasi setiap calon. Bagi idea yang keempat yang terakhir, mesti ada yang tidak kena dengan keputusan ini. Isu pembelajaran yang boleh dijanakan antaranya ialah yang pertama, kenapa prestasi perikatan Parti Perikatan menurun? Yang kedua, kenapa Tun Mahathir kalah? Yang ketiga, apakah faktor yang menyumbang kepada prestasi Parti Perikatan kali ini? Yang keempat, adakah yang perlu ataupun siapa yang perlu dipersalahkan dan kenapa? Dan yang kelima, bagaimanakah memperbaiki keadaan? Untuk proses penjanaan isu pembelajaran seterusnya bagi fakta yang kedua sehingga yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan yang dijemput untuk merujuk kepada bab 4 buku ini, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melaksanakan proses ini seterusnya berasaskan contoh yang ditunjukkan bagi fakta yang pertama ini. Dan untuk memperjelaskan isu pembelajaran setiap satu persoalan boleh diseraikan secara ringkas topik atau bidang pembelajarannya. Dan langkah yang keempat, itu langkah yang terakhir, merancang tindakan lanjutan. Langkah terakhir dalam proses diagnostik adalah merancang tindakan lanjutan
untuk melaksanakan proses pembelajaran terarah kendiri. Proses merancang tindakan lanjutan perlu mengambil kira dua aspek penting proses pembelajaran terarah kendiri, iaitu apakah yang terpenting perlu dipelajari dan bagaimanakah kaedah terbaik untuk mempelajarinya. Persoalan apa merujuk pada bidang ilmu dan topik pembelajaran, manakala persoalan bagaimana merujuk kepada kaedah pembelajaran itu sendiri.